Anjing susah hati kita tu. Nak balik-balik kan. Satu hal lah pula. Okey. Jom kita masuk Kita nak buat seterusnya. Kita kena buat ulang kaji banyak-banyak ni. Nak exam dekat dah. Kita masuk soalan yang ke-7. Sambungan yang ke-8. Okey, kita baca dulu soalan dia. Okey, soalan pertama menunjukkan dua jenis saluran darah dalam badan manusia. Okey, yang pertama namakan saluran darah P dan juga darah Q. Okey, agak-agaknya P ni namanya apa guys? Okey, vena. Tengok dia tebal. Kalau tebal ni vena ke arteri? Tebal vena ke arteri? Tebal mesti arteri. Kenapa tebal mesti arteri? Kenapa arteri, Darwish? Sebab apa? Apa sebab dia? Tebal ni mesti arteri. Kenapa? Kalau soalan tanya, kenapa dia tebal? Bawa darah keluar dari jantung. Betul? Dia bawa darah, kalau nak bagus lagi, membawa darah beroksigen. Ataupun membawa darah terdioksigen. Keluar daripada jantung. Okey. Darah beroksigen. Terdioksigen tu karbon dioksida. Darah beroksigen. Keluar dari jantung. Jadi, darah beroksigen ni dia pump dia laju. Pressure dia tinggi. Jadi, dia kena perlukan lumen yang tebal. Dinding tebal. Kalau vena dia nak naik ke jantung. Jadi, dah kurang dah pressure je. Sebab itu dia lebih terbuka sikit. Lebih nipis sikit. Lumen dia tebal, besar sikit. Okey, kena ingat macam tu lah. Ingat, tebal ni mesti untuk membawa darah beroksigen. Sebab tekanannya tinggi. Okey, yang kedua. Nyatakan fungsi saluran darah Q. Okey, apakah fungsi vena ni? Vena ni mesti membawa darah ke jantung. Darah apa yang dibawa? Bukan membawa keluar dari jantung, membawa ke jantung. Membawa darah apa? Darah yang ada karbon dioksida namanya darah terdioksida. Terdioksigen. Darah terdioksigen ke jantung. Dia bawa darah terdioksigen ke jantung. Boleh? Kecuali dia bawa ke jantung. Kecuali dia tak bawa ke mana? Kecuali dia tak bawa ke vena pulmonari. Okay, faham tak? Begitu juga arteri. Arteri membawa darah keluar dari jantung. Kecuali arteri pulmonari. Dia terbalik lah kan? Ingat lagi tak? Okey, kita move lagi Kita masuk yang ketiga pula. Okey, yang tiga kat sini dia kata, nyatakan dua perbezaan antara salur darah P dan juga salur darah Q. Okey, kita mula dengan P dulu. Apa bezanya? P ada apa tu? P mempunyai dinding yang tebal. Okey, dinding yang tebal. Itulah manakala Q mempunyai dinding yang nipis. Tapi kapilari lagi nipis ya. Tu yang pertama. Yang kedua, apa bezanya lagi? P tidak mempunyai injap. Betul, yang pertama ketebalan lumen. Yang kedua tak ada injap. P tak ada injap. P tidak mempunyai injap.
Okey, manakala korang buat sendirilah. Manakala Q mempunyai injap. Okey. Sebab dia membenarkan satu arah aliran darah. Okey. Jom kita buat ulang kaji sikit. Kita punya jantung kita macam ni. So kita pump darah pada jantung keluar, mesti darah beroksigen. Lumen dia tebal, masuk kat kapilari. Bila dia nak kembali kepada jantung, nipis lah pula. Melalui vena kan. Ini vena cava. Sini dia ada injap. Sebab ada injap ni tujuannya dia nak benarkan darah masuk sehala. Supaya darah ni tak turun kembali. Tapi untuk arteri tak ada injap. Vena je ada injap ya. Tujuan injap tu membenarkan darah melalui satu hala. Jadi dia tak berpatah balik lah. Bayangkan kalau graviti tarik, dia jatuh balik. Tak dapat darah lah kita. Faham tak? Jadi itu bezanya. Jadi perbezaan yang pertama tadi, dinding P lebih tebal. Dinding arteri. Yang kedua, dinding arteri ni tidak mempunyai injap. Manakala Q mempunyai injap. Okey. Popular soalan ni. Soalan ni sangat popular. Jadi kena ingatkan sikit. Okey, kita nak masuk soalan yang berikut. Okey, B. Suatu aktiviti kecerdasan telah dijalankan oleh Ahmad, Salman dan juga Sazali. Jadual 8 menunjukkan kadar degupan jantung sebelum dan selepas aktiviti tersebut. Sebelum, selepas. Tengok kan. Sebelum dia punya degupan jantung hampir sama aja. Tapi selepas tengok ni Sazali ni. Kencang betul. 130 degupan untuk 1 minit. Tebal tu. Okey. Okey lagi jom tengok. Okey, mengapakah Salma mempunyai kadar degupan jantung tinggi berbanding dengan Ahmad walaupun mereka sama usia? Berbanding dengan Ahmad ni. Kenapa dia lebih tinggi sikit? Awak rasa kenapa? Salma ni perempuan. Perbezaan jantina. Okey, kalau perbezaan jantina, apa beza jantungnya Arik? Betul Arik tu perbezaan jantina. Jadi kalau pembezaan jantina apa beza jantungnya? Jantina saiz jantungnya lebih kecil. Jadi kita buatlah alasan kat sini kerana Salma mempunyai jantung yang lebih kecil. Mempunyai saiz tertinggal pula. Saiz jantung yang lebih kecil berbanding Ahmad. Jadi bila dia kecil, dia kena pump banyak sikit lah. Ya, supaya dia nak edarkan darah tu kena dengan cepat. Okey. Tapi Sazali lagi kencang. Maksudnya degupan Sazali lagi laju. Mesti ada sesuatu yang tak kena tu. Kenapa dia laju? Kemungkinan saluran dia tersumbat. Dia lajulah sebab dia nak pump lagi cepat. Tersumbat kan? Bila kita lari, kita perlukan banyak tenaga dan oksigen. Jadi, bila dia berlari, tiba-tiba tersumbat darahnya, jantung terpaksa bekerja kuat untuk pump lagi kuat. Jadi high pressure lah. Dinding jantung bocor. Kemungkinan kalau bocor boleh kena stroke.
Guna lebih banyak tenaga. Betul Darwish. Sebab dia bersenam. Okey, tengok. Tapi umur mereka sama je. Sepatutnya jantung mereka hampir sama lah kan. Jadi Sazali ni ada sesuatu yang tak kena. Okey, jom kita jawab lagi. Berikan satu kemungkinan mengapa Sazali mempunyai kadar degupan jantung yang paling tinggi. Yang popular sikit, yang senang kita jawab, mungkin salur darahnya sempit. Mungkin salur darah sempit. Blood vessel dia narrow. Okey, bila sempit susah lah. Sempit ni maksudnya mungkin kolesterol dia dah banyak berkumpul, dia sempit. Okey. Kalau dinding jantung bocor, tu dia jadi jantung berlubang. Kalau macam tu dah boleh meninggal tu hari tu. Okey, apakah penyakit yang mungkin Sazali hadapi? Mungkin kita kata penyakit jantung. Penyakit jantung. Penyakit yang melibatkan jantung lah. Serangan jantung. Okey, penyakit tak boleh pakai. Lupa pula cikgu. Kena buat serangan jantung. Darwish betul-betul. Okey, sakit jantung tak diterima. Kena jawab serangan jantung. Cikgu jawab apa itu untuk soalan 2? Mana tadi? Tadi ke? Ni. Salur darahnya sempit. Boleh adik? Darahnya sempit jadi dia terpaksa lapam laju sikit. Sebab darah nak bergerak susah. Jadi lama-lama kan, bila dia pam laju, lama-lama jantungnya akan jadi bengkak. Jantungnya akan jadi sado. Sebab selalu exercise. Okey. C. Seorang pesakit telah mengalami serangan jantung. Serangan jantung. Dia tak pakai penyakit jantung, serangan jantung. Menunjukkan perbualan antara doktor dengan pesakit tersebut. Okey, dia kata, apa patut saya buat? Encik perlu mengubah amalan hidup cik. Dia punya kehidupan harian dia lah. Apakah cadangan-cadangan yang perlu kita berikan oleh doktor kepada pesakit? Okey, apa cadangan awak? 2 markah. Bagi 2 cadangan. Mengamal gaya hidup yang sihat. Bagus. Sila amalkan. Mengamal gaya hidup yang sihat. Tapi kalau kita sebut mengamalkan gaya hidup yang sihat ni, kadang-kadang cikgu tanya lagi. Contohnya macam mana ya hidup yang sihat tu? Contoh Arif tu bagus. Rajin bersenam. Tulis contohnya. Rajin bersenam. Ada lagi tak contoh lain? Kurangkan makan gula. Banyakkan makan buah-buahan. Jauhkan daripada perokok aktif. Betul, bagus. Okey, banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran. Okey, dan seumpamanya buat pemeriksaan doktor. Buat pemeriksaan doktor tak boleh. Sebab ni dah jumpa doktor ni. Adik tak boleh. Sebab dia kata beri cadangan. Doktor ni beri pada cadangan penyakit untuk aktiviti harian dia. Dia dah pergi jumpa doktor. Kita janganlah buat jumpa doktor lagi. Ya. Okey. 9. Rajas 9 menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam suatu aktiviti. Ni radas kita kan. Kita ada hablum magnesium, kita ada panaskan, kapas kaca. Kapas kaca ni sebagai penapis saja. Lepas tu kita ada serbuk logam, kita bakar dan kita ada kaca lagi dan kita ada kepingan asbestos. Okey, kalau korang rasa bila dapat jawab macam ni, korang bela, korang skip dengan buat soalan ni. Korang tinggalkan. Tengok soalan lain. Kalau rasa bela, sebab rugi masa kita, faham tak? Tapi untuk kali ni cikgu buatlah sebab nak ajar awak ni.
Okey, bila disebut ada sebut logam, logam terbakar. Biasanya logam ni dia beritahulah magnesium ataupun oksigen, tak kisahlah. Logam namanya. Jadi bila kita bakar panaskan dia, mesti dia akan bertindak balas dengan oksigen. Biasanya macam tu. Logam mesti bertindak balas dengan oksigen. Okey. Apa kita ada? Okey. Fungsi potasium mengganat. Fungsi dia adalah membekalkan oksigen. Membekalkan oksigen. Kita panaskan ni, kalium halogen mengganat, dia membekalkan oksigen. Jadi nanti logam tu akan terbakar dengan oksigen. Itu tujuan dia lah. Kalau tanyakan apakah fungsi halogen mengganat? Membekalkan oksigen. Boleh guys. Okey, itu juga saya nak beritahu sikit. Yang lepas tu kita boleh jawab lah ya. Dia sebut logam je ni. Logam ni banyak tau. Magnesium, aluminium. Apa-apa yang logam tu kita boleh masuk kat situ. Okey, jadi apakah tujuan ni? Untuk menyiasat, boleh je. Hubungan antara tindak balas logam dengan oksigen. Okey. Okey, next. Seterusnya. Nyatakan pembuli ubah dalam eksperimen ini. Okey, apakah yang diubah guys? Cuba korang tengok. Cuba padang supaya nampak sikit. Apakah pembuli ubah? Dia apa ni? Pembuli ubah yang dimanipulasikan. Pembuli ubah yang dimanipulasikan. Apakah yang dimanipulasikan sini guys? Cuba korang tengok. Agak-agaknya apa yang kita boleh manipulasikan? Pada pendapat korang, kita tengok logam ni. Logam kat sini mungkin magnesium, mungkin zinc. Jadi, kita akan letak serbuk logam. Betul, serbuk logam. Serbuk logam, depan tu serbuk, kita tak boleh pakai. Kena pakai jenis logam. Physical quantity. Kalau serbuk logam tak tahu juga kan. Kena sebut jenis yang berbeza-beza jenis logam. Jenis serbuk logam pun boleh. Type of metal. Okey, pembuli ubah bergerak balas. Dah kita tukar-tukar logam. Apakah hasil dia? Hasil dia kita akan nampak kecerahan nyalaan ni. Kalau dia semakin aktif, semakin cerah lah. Jadi kita akan sebut kecerahan nyalaan. Okey, ni yang kita nampak. Kita juga boleh jawab kereaktifan logam. Tu yang tersirat. Kita boleh jawab juga. Kereaktifan logam. Okey, dah. Boleh kita teruskan. Jadi yang kita nampak dengan mata kecerahan logam. Yang kita tak nampak dia adalah kereaktifan logam. Mana-mana kita jawab betul. Jadi kalau tanya pendapat cikgu lebih suka pakai yang kita nampak dengan mata lah kan. Bila terbakar nampaklah kecerahan dia. Cuma kalau dia lagi terang, lagi tinggilah kereaktifan dia. Macam tu. Okey, next lagi. C. Apakah fungsi halogen mengganat? Baru cakap tadi. Membekalkan
Okey, membekalkan oksigen. Membekalkan oksigen. Boleh ya? Okey, now. Bahan yang manakah perlu dipanaskan terlebih dahulu? Serbuk logam ataupun hablokalium manganat? Okey, korang rasa? Serbuk logam, betul. Kita kena aktifkan dulu serbuk logam. Kita kena panaskan dulu sebab dia panas ni. So, kena beritahu, disuruh terangkan. Serbuk logam satu markah, explain satu markah. Tulis kerana kenapa serbuk logam perlu kena panaskan dulu? Kerana serbuk logam perlu diaktifkan. Diaktifkan maksudnya biar dia bara dulu. Perlu diaktifkan terlebih dahulu. Kita kena aktifkan dia dulu. Barulah kalium manganat. Okey, now. Apakah nama logam oksida? Berwarna kuning. Apabila dipanaskan putih menjadi sejuk. Soalan ni soalan SPM ni guys. Soalan ni soalan SPM ni. Berwarna kuning, panas dan putih sejuk. Ni soalan SPM. Cikgu sebut salah nak explain soalan ni guys. Tapi tak apalah. Cikgu rasa soalan tak keluar kot. Sebab soalan ni SPM punya. Adalah kita belajar tapi tak adalah warna-warna nak kena ingat ni. Okey, warna kuning ketika panas, sejuk adalah di warna putih. Dia sebenarnya lah zinc oksida. Tapi dia suruh namakan. Ini namanya adalah formula. Jadi korang kalau namakan nama penuh. Namanya zinc oksida. Ni tak apalah guys. Kalau korang tak boleh jawab pun tak apa. Cikgu rasa soalan ni tak keluar. Cikgu rasa lah. Kemungkinan tak keluar soalan ni. Okey, ni soalan SPM. Okey, F. Tuliskan persamaan perkataan bagi tindak balas berlaku antara serbuk logam dengan oksida. Buatlah. Kita ada logam. Perkataan tau. Tambah dengan oksigen. Menghasilkan. Okey, ini nampak tak? Disebut apa ni? Logam oksida. Menghasilkan logam oksida. Dah, siap. Itu je dalam bentuk perkataan. Okey dah. Soalan seterusnya. Agak-agak mengapakah tiada tindak balas antara emas dengan oksigen guys? Apa pendapat korang? Kenapa emas kalau kita bakar, dia tak bertindak balas dengan logam? Emas paling bawah ya. Kalau kita belajar kan, kalau nak cantik, mesti ambil zat besi setiap pagi cun hingga habis Ni aurum ni. Aurum paling bawah ni emas. Nombor 2 adalah silver, perak. Sebab tu orang dulu pakai duit emas, duit perak. Dia sangat berharga. Sebab apa dua ni? Sebab dia tak reaktif. Kat paling bawah dia kurang reaktif. Paling bawah ni kurang reaktif ya. Paling bawah ni kurang reaktif. Paling atas lebih reaktif. Macam tu. Tidak sedang berkarat. Ya, tidak sedang berkarat. Tapi tak boleh jawab macam tu. Arit tak sedang berkarat tu lebih kepada pengoksidaan. Tapi ni pembakaran ni. Mengapa tiada tindak balas antara emas dengan oksigen? Kenapa? Sebab emas kurang reaktif. Kita cakap emas adalah logam yang kurang reaktif.
Okey, faham tak? Sebab dalam jadual tu dia kurang reaktif dekat bawah. Kita boleh cakap juga emas sebenarnya adalah logam yang stabil pun boleh. Emas adalah logam yang stabil. Stabilnya dia tak nak bertindak balas dengan siapa-siapa. Dia dah okey dah. Macam tu. Sebab itulah emas ni mahal ya. Perak pun mahal. Tapi perak dengan emas, emas lagi mahal. Sebab warna dia pun cantik. Okey dah. Cikgu move lagi. Okey, mengapa magnesium? Tengok, magnesium kat mana? Magnesium dekat sini. Nampak tinggi ni? Magnesium tinggi. Maksudnya dia reaktif lah tu. Okey. Mengapa magnesium tidak dijumpai sebagai unsur semula jadi di dalam kerak bumi? Kenapa kita tak jumpa magnesium dalam kerak bumi ni? Kerana magnesium ni merupakan logam yang reaktif. Bila reaktif, dia mudah sangat bertindak balas dengan sesiapa yang ada dekat persekitaran dia. Terutamanya oksigen lah. Jadi susahlah nak jumpa dekat kerak bumi. Kalau ada pun sikit saja magnesium ni. Dia mudah bertindak balas. Macam emas, macam perak, macam kuprum. Dia ada dekat kerak bumi sebab dia kurang reaktif sikit. Jadi tak adalah nak bertindak balas. Sebab tu kalau korang tengok wire elektrik rumah kita diperbuat daripada kuprum kan. Sebab dia tak berkarat. Cuma kuprum taklah semahal macam emas. Okey, kita nak masuk satu lagi soalan. Cikgu dah set dah sampai soalan nombor 10 malam ni. Okey, now kita nak masuk transformer. Antara soalan yang popular juga adalah transformer. Logam ni dia tak popular sangat guys. Logam ni bagi cikgu dia kurang popular. Tapi ada juga keluar. Cuma dia kurang popular. Berbanding dengan transformer ni dia lebih popular sikit soalan ni. Jadi cikgu nak fokuslah soalan ni sikit. Okey, yang pertama kita tengok dulu apa gambar rajah ni ada. Sekumpulan murid memasang radar seperti untuk mengkaji, sebut tak ni? Mengkaji fungsi transformer. Okey, korang tengok sini lilitan dia banyak, sini lilitan dia sikit. Soalan pertama, namakan transformer ini. Okey guys, cuba korang komen sikit. Apakah nama transformer ini? Banyak kepada sikit. Transformer injak naik? Ya ke? Banyak kepada sikit. Naik ke? Turun. Dia adalah turun. Step down. Jadi dia adalah transformer transformer injak turun. Transformer injak turun. Okey, next. Labelkan gegelung primer. Gegelung primer ni yang pertama, gegelung sekunder tu yang kedua. Pada gambar rajah. Tulislah kat sini. Padam sikit korang label lah kat sini. Macam tu je. Tapi elakkan guna anak panah ya guys. Korang tulis macam tu je. Sebab anak panah tu melambangkan pemanasan. Jadi tulis sini. Ini adalah gegelung primer. Manakala ini gegelung sekunder. Macam tu lah. Okey, now kita nak ramalkan nilai voltan output sekiranya voltan dibekalkan. Ni voltan input. 10 ni input ya. Masuklah input, output tu keluar. Wajarkan ataupun beri sebablah ramalan anda ini.
Okey, so macam mana ni? Nilai voltan dan juga nilai input. Input dia bagi 10. Rasa-rasanya output dia berapa? Adakah 10 juga? Logik tak 10? Bayangkan sini 10. Berapa sini? Takkan 10 juga. Mesti kurang kan? Nama pun injak turun. Kuranglah dari 10. Mungkin kita letaklah. Mungkin 6 ke, mungkin 7 ke. Letak yang sesuai. Yang pastinya jawapannya mesti kurang daripada 7. Sebab dia suruh ramalkan, kita kena letak satu nilai yang kurang, yang logik. Kita kata 7 volt pun boleh, 6 volt pun boleh. Agak-agak lah korang tengok macam separuh kan. Macam hampir separuh kan. Kita letaklah separuh. 6 volt. Dah. Boleh tak kita jawab kurang dari 10? Boleh juga. Cuma yang terbaru ni yang cikgu tahu, bila sebut ramalkan nilai, kita kena letak nilai dia lah. Okey, lepas tu kita wajarkan. Kenapa 6 volt? 2 markah tau. 6 volt 1 markah, wajarkan 1 markah. Jadi kita sebutlah kerana voltanya telah diturunkan. Telah diturunkan oleh transformer. Macam tu. Kita kena bagi wajarkan. Okey, next. Yang ke 4. Soalannya, kumpulan murid tersebut ingin mendapatkan voltan output. Hasil dia, output ni hasil yang lebih besar. Apakah pengubahsuaian yang perlu kita buat? Kita nak supaya keluar ni mesti lebih daripada 10 guys. Jadi cadangan korang, apa yang perlu cikgu buat sekarang? Menambah gegelun sekunder. Bagus. Menambah, nama penuhnya hari, menambah lilitan. Ya dia, kalau menambah gelung sekunder kan nanti tak tahu pula. Menambah lilitan dia. Jadi, menambah bilangan lilitan. Lilitan ni penting. Kalau sebut menambah sekunder, nanti menambah apa pula? Menambah magnet ke? Sekunder orang tanya pula kan? Menambah bilangan lilitan wire tu. Kadang-kadang jawapan macam ni lah. Kita akan termiss markah kita. Sayang kan? Okey, pada gegelung sekunder. Okey. Jawapan dah betul dah. Kita tertinggal pula lilitan ni. Dah tak dapat markah kan? Adik kan kadang-kadang macam tu, betul tak? Jawapan dah betul dah, sikit-sikit je hilang. Okey, bila dah jadi macam ni, 2 markah ni guys. Dia dah jadi nama baru, iaitu transformer. Dia dah membentuk transformer injak naik. Dah jadi transformer baru dah sekarang. Beritahu juga nak cukupkan 2 markah. Okey dah. Kita move lagi. Soalan B. Okey, sekumpulan murid telah memasang radas dengan cara yang berbeza. Dua macam ni. Okey, yang ditunjukkan raja. Okey, kumpulan tersebut mendapati voltmeter tidak merekodkan sebarang bacaan. Jelaskan. Okey, kat sini apa yang silapnya guys? Cuba tengok yang asal tadi. Ini macam ni. Okey, tapi kat sini dia pakai ini. Okey, apa bezanya ni? Apa yang korang perasan? Okey, apa bezanya tu guys?
Ini simbol apa ni? Ini simbol apa ni? Guys, ni simbol apa? Simbol apa tu? Simbol bateri. Yes, bateri. Arus ulang-alik macam ni. Ni arus ulang-alik. Untuk transformer berfungsi, kita kena pakai arus ulang-alik. Ya. Arus ulang-alik. Barulah transformer berfungsi. Ulang-alik maksudnya negatif positif, negatif positif. Tapi kalau kita pakai bateri, bateri ni dia adalah arus terus. Bateri ni arus terus, guys. Arus terus tak boleh menghasilkan transformer. Jadi kena ingatlah, transformer hanya boleh menggunakan arus ulang-alik. Jadi kat sini kekurangannya sebab dia pakai bateri arus terus. Tulis kat sini. Apa sebab dia? Tulis kerana transformer ini disambung kepada sel kering ataupun kita panggil bateri lah. Kalau bateri kan macam bateri kereta kan. Kita sebut sel kering je. Satu markah explain. Tapi tu kalau kita sambung sel bateri apa jadi? Kerana sel kering menghasilkan ataupun menjana arus terus. Okey, nanti bila korang jawab, korang jangan buat dash ni. Dash ni korang buang Korang buang dash tu. Cikgu buat dash ni sebab senang korang nak buat ulang kaji. Nampaklah poin-poin dia ya. Korang titik sini, sambung je terus. Sel kering, buat macam tu. Untuk essay ni tak perlu ada poin. Okay, next. Okay, soalan terakhir kita malam ni. C. Gegelung primer dan sekunder masing-masing mempunyai 60 dengan 120 bilangan dia. Okey, gegelung primer disambung kepada 10 volt. Berapakah voltan output dia? Jadi formulanya senang sahaja. V bahagi V sama dengan N bahagi N. Senang je formulanya guys. V bahagi V, N bahagi N. Jadi kalau yang pertama ni, katakanlah V sekunder, sini pun N sekunder. Ni primer. Kalau korang buat terbalik pun tak apa. Sini pun kena N primer jugalah. Faham tak guys? Macam tu je. Formulanya senang je. Okey. So, V tu apa? V tu voltan lah. So, voltan sekunder kita nak cari. Voltan primer dah ada. Okey. N ni lilitan dia. Lilitan sekunder kita ada. Lilitan primer kita ada. Okey guys, cuba cari. Berapakah volt sekundernya? Komen sikit. Bawa lah 10 ke sini guys. Berapa dapat? Acu kira 120 bahagi 60 darab dengan 10. Berapa dapat Arik? Dapat 20 volt. Betul tak? Jadikan dia injak turun. Bila injak turun, dia kuranglah sikit. Okey, betul ya? Okey. Okey, kat ni cikgu nak buat sikit lagi guys. Sikit yang nak buat. Alang-alang ni sikit lagi cikgu nak buat sampai nombor 4 ni Sebab ni nak habis dah pun. Nak habis dah pun satu line ni. Masa pun ada sikit lagi. Alang-alang juga habiskan sikit lagi guys. Okey, Encik Hasan mempunyai sebuah ladang anggur
dia mendapati terdapat struktur khas pada tumbuhan. Nampak tak? Dia menjala-menjala ni. Okey. Yang membolehkan anggur untuk melilit dan menyebabkan tumbuhan naik ke atas untuk mendapatkan cahaya matahari lah. Itu tujuan dia naik ke atas tu. Okey, namakan struktur khas ini. Okey, apakah nama struktur khas ini yang melengkar-lengkar tu guys? Yang merayap-rayap tu apa namanya? Arik? Darwish ke? Okey, tahu tak nama struktur khas ini? Tak kenal lah, tak ingat. Namanya adalah Sulo paut. Ingat lagi ke sulo paut? Pernah dengar? Arik, sulo paut? Tak cantik lah pula. Sulo paut yang jenis macam ni. Ingat tak anggur yang ada pusing-pusing tu? Lepas tu dia akan bergayuk lah kepada tiang tu. Namanya sulo paut. Darwish ingat Darwish? Pernah jumpa tak? Pernah dengar tak? Okey, ingat balik kan? Macam tak pernah dengar. Alamak. Sulo paut tak pernah dengar je. Masya Allah. Tak apa, malam ni dengar. Okey, yang kedua, namakan tropisme yang berkaitan dengan ini. Okey, apakah namanya ni? Dalam English, namanya adalah tendrils. Dalam Inggeris namanya tendrils. Sulo paut. Adik tahu ya? Tendril. Okey. Okey, nah sekarang ni kalau jenis yang khas ni dia bukannya phototropism, bukannya hydrotropism. Dia jenis apa ni yang khas ni? Namanya adalah Thigmotropism. Thigmotropism. Okey, lagi. Tinggal 2 lagi guys. Lepas tu dah kita rehat lah. Berikan 2 contoh tumbuhan lain yang menunjukkan gelak balas yang sama. Apa lagi yang ada? Timun pun sama. Strawberry kalau korang pergi kat Cameron Highland pun sama. Kacang panjang dan sebagainya lagi lah. Apa-apa yang logik, okey je. Okey. Sekarang ni apa ni? Nyatakan satu perbezaan tropism yang dinyatakan dengan gerak balas nestik. Apa bezanya? Okey. Kita yang pasal Thigmotropism ni, kita boleh katakan sebagai ialah gerak balas terarah terhadap rangsangan. Rangsangan sentuhan. Maksudnya kalau kita sentuh dia ikut tangan kita. Faham tak? Jadi susah nak sebut. Thigmotropism ni dia terarah. Contohnya kalau dalam kes ni kan, kalau dia macam berjala-jala, dia terjumpa apa ni kayu, dia tersentuh kayu, dia ikut kayu. Dia terarah. Faham tak? Okey. Boleh. Nestic bahasa Inggeris pun nestic juga. Okey, bahasa Inggeris pun nestic juga kan, nestic movement. Okey, kalau nestic pula, jom kita buat kat sini. Tak nampak lah guys. Tak muat. Kalau nestic pula, gerak balas nestic, dia pun bertindak balas mengikut gerakan juga. Gerak balas mengikut sentuhan juga. Terhadap rangsangan sentuhan. Sama je. Sentuhan juga. Macam yang tadi. Tapi bezanya apa?
Bezanya apa? Tetapi bezanya adalah tidak bergantung pada arah rangsangan. Tidak bergantung pada arah rangsangan. Contohnya pokok semalu. Pokok semalu kita sentuh, dia kuncup kan? Tapi dia tak ikut rangsangan kita. Dia kuncup ikut suka hati je, kat bawah, ke atas ke. Tu namanya nestic. Okay Arik, clear tak Arik? Kalau macam pokok tadi, pokok timun ke, dia ikut rangsangan arah. Dia tengok kat mana ada batang, dia akan ikut batang tersebut. Kalau batang tu naik, dia ikut je naik. Itu namanya thigmotropism. Okay, Darwish. Clear ke cikgu explain? Cuma nestic ni tidak terikut arah, ikut suka dia sahaja. Contohnya macam pokok semalu tu lah. Kita sentuh, dia kuncup dia ikut suka dia kan. Kuncup ke atas, kuncup ke bawah. Dia tak ada arah. Itu bezanya. Thigmotropism dengan nestic. So, okey lah guys. Cukuplah untuk malam ni. So, minggu depan kita akan masuklah sikit yang baru-baru nanti. Ya guys, nanti kita akan buat kelas ganti. Cikgu nak buat, nanti cikgu beritahu lah bila kelas ganti. Kelas ganti tu mungkin cikgu akan buat sedikit ulang kaji form 1 sikit guys. Sebab nanti korang masuk juga form 1. Mungkin jadual berkala ke, ataupun mungkin unsur ke. Macam logam tadi kan. Nanti cikgu fikirkan yang sesuai untuk dibincangkan dalam form 3. Ya guys So, okay guys, terima kasih hadir hari ni. Kita jumpa lagi minggu hadapan, insya-Allah.